Selamat pagi, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. Dan jangan malu-malu. Pagi ini satu soalan paling susah nak dijawab oleh Najib mungkin adalah, sila jelaskan kenapa kapal LCS Mesir boleh siap 29 bulan, tapi Malaysia lebih 10 tahun belum siap. Sila jawab, Najib bosku. Mengapa kapal LCS Mesir boleh siap 29 bulan, tapi Malaysia lebih 10 tahun belum siap lagi? Alangkah malunya Malaysia apabila jauh ketinggalan di belakang Mesir yang sudah pun mempunyai 2 buah kapal tempur pesisir LCS Gawain dalam operasi, walaupun Mesir lebih lambat mengeluarkan kontrak pembinaan kapal tersebut. Malaysia yang membeli 6 buah LCS yang dibuat seawal 2011, walaupun kontraknya dilengahkan dan hanya ditandatangani pada tahun 2014, dilihat jauh ketinggalan berbanding Mesir yang telah menandatangani kontrak bernilai 1 bilion euro bagi membeli 4 LCS dan kini sudah pun mempunyai 2 kapal yang telah beroperasi. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang berkata, Malaysia melancarkan LCS Gawain pertamanya di Lumut pada 24 Ogos 2017. Namun, kapal tersebut belum lagi siap dan mencipta sejarah masa terpanjang untuk sebuah kapal dilancarkan. Mungkin Datuk Seri Najib Razak boleh menjelaskan mengapa LCS Gawain pertama Mesir mengambil masa hanya 29 bulan untuk dibina, sedangkan LCS Gawain Malaysia pula mengambil masa lebih dari 10 tahun untuk disiapkan tapi belum siap lagi. Keenam-enam LCS Gawain Malaysia iaitu Maharaja Lela, Sharif Masahir, Raja Mahada, Mat Saleh, Tok Janggut dan Mat Kilau belum ada satu pun yang telah siap dibina. Yang jelas, terbukti bahawa Najib adalah tangan tersembunyi di sebalik skandal LCS yang melibatkan dana berjumlah RM9 bilion dan beliau bukan sahaja merupakan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu, tetapi juga merupakan Menteri Pertahanan sebanyak 2 kali, iaitu antara tahun 1991 hingga 1995 dan kali keduanya sejak tahun 2000 ke 2008, ujar beliau lagi. Katanya lagi, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2009 hingga 2013 telah mengubah keputusan yang dicadangkan oleh pihak tentera Laut Diraja Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia untuk membina 6 buah LCS Sigma dan memilih reka bentuk LCS Gawain yang ditawarkan pengeluar Scrupeni dari Perancis pada 11 Julai 2011 tanpa merujuk kepada TLDM. Sejajar dengan itu, Zahid perlu jelaskan kenapa keputusan untuk membina LCS Sigma memakan masa selama hampir setahun mulai Oktober 2009 hingga Mei 2010 dengan 6 kali mesyuarat bersama pihak TLDM. Menteri Pertahanan akhirnya memberi kelulusan pada 26 Mei 2011. Sebelum keputusan ini kemudiannya diubah dalam masa hampir 3 hari
Pada 11 Julai 2011, selepas menerima wakil dari pihak kontraktor tanpa merujuk pihak TLDM terlebih dahulu. Oleh kerana itu, tegas beliau, keputusan kabinet untuk menyahrahsiakan dua laporan, iaitu laporan jawatan kuasa perolehan, tadbir urus dan keuangan yang dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara dan juga laporan audit forensik mengenai projek LCS amatlah dialu-alukan. Wow, ini satu pendedahan persoalan yang aku rasa paling berat untuk Najib jelaskan dan Zahid jawab juga sekali. Persoalannya hari ini ialah, sila jelaskan, Najib bosku, sila jelaskan, kenapa kapal LCS Mesir boleh siap 29 bulan, tapi Malaysia lebih 10 tahun belum siap lagi. Menariknya juga hari ini satu analisis dibuat mengatakan bahawa Najib dan rakan-rakan tersepit antara tentera cyber PH dan kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bosku Najib Zahid Hamidi Hisamuddin bye-bye. Hari ini dilaporkan di Malaysia Deadline, analisis mengatakan Najib dan rakan-rakan tersepit. Datuk Seri Najib Razak dan rakan-rakannya kini tersepit di tengah-tengah apabila berhadapan dua ketumbukan askar cyber dalam isu skandal kapal perang TLDM. Dalam isu ini, ketika pasukan askar cyber PH, Pakatan Harapan membuat serangan paling bersepadu sejak kempen pilihan raya 2018, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula menyerang rakan-rakannya dalam UMNO itu. Rabu lepas, Kabinet Pimpinan Ismail Sabri membuat keputusan untuk mengarahkan SPRM agar mempercepatkan siasatan mereka. Ekoran itu, Perdana Menteri Ismail Sabri juga telah memanggil dua tokoh utama penguatkuasaan negara, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun bagi memastikan kulprit di belakang LCS diambil tindakan. Ekoran itu, SPRM dalam satu kenyataannya berkata, siasatan SPRM ke atas beberapa individu telah lengkap dan akan dijangka akan didakwa. Wow. Selepas Ismail Sabri berjumpa dengan dua orang penguatkuasa negara ini, tak sampai satu hari SPRM beri laporan bahawa siasatan telah lengkap dan dijangka ada beberapa individu bakal didakwa. Kabinet juga dalam proses menarik sekatan akta rahsia rasmi yang melindungi kertas siasatan ke atas LCS yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Keuangan Kerajaan pimpinan Tan Sri Amrin Buang yang ditubuhkan oleh kerajaan PH dahulu. Ekoran itu, pasukan Najib dan rakan-rakannya kini kelihatan terkial-kial melawan serangan dari pasukan cyber PH dalam mempertahankan skandal kapal perang TLDM. Kata seorang rakan media yang mengikuti isu ini dengan dekat, beliau menulis dalam satu posting, "Perasan tak posting TTKM sekarang ini datak backup mat sakau. TTKM adalah atau Tentera Troll Kebangsaan Malaysia mula ditubuhkan sejak langkah Kajang 2013 yang disifatkan mereka sebagai langkah paling mengarut dalam sejarah politik Malaysia. Orang yang paling dibela oleh pasukan askar cyber ini adalah Datuk Seri Najib yang lebih dikenali di kalangan tentera cyber PH sebagai sebagai Mat Sakau sekarang ini. Tetapi kini pasukan ini seolah-olah menjauhkan diri dari Najib dan rakan-rakannya, terutamanya dalam skandal kapal perang TLDM ini.
Itulah dia dua isu yang paling hangat setakat ini yang kita terima, yaitu Najib sila jelaskan mengapa kapal perang LCS Mesir boleh siap 29 bulan, tapi Malaysia 10 tahun belum siap lagi. Dan yang kedua, bosku Najib Zahid Hamidi Hishamuddin, bye-bye. Analisis mengatakan Najib dan rakan-rakan tersepit antara tentera cyber PH dan kerajaan Ismail Sabri. Tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.